وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقهوا قولي. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah. Allah bagi kita sihat, duduk dalam kuliah. Hari ini kita buka muka surat 39, hadis yang ke-17. Betul tak Datin Non? Ya, betul Ustaz, tepat sekali. Okey, hadis 17. Sebelum hadis 17 tu, Ustaz tertarik dengan Dr. Arsyad. Dr. Ashraf. Dr. Ashraf Yes. tadi bagi ulasan yang bagus, cuma nak tambah sikit. Silakan Ustaz, saya bagi keizinan, silakan. Tambahkan Okey, Ustaz. berkenaan dengan orang yang tak boleh baca Quran tapi dia nak baca juga Quran kan? Dan ataupun dia kadang-kadang dia tak utamakan Quran. Seorang sahabat Nabi yang nama dia Abdullah bin Abi Aufa. Seorang sahabat Nabi yang nama dia Abdullah bin Abi Aufa, umur 72 tahun. Dah masuk Islam dah. Tapi dia jenis ralik semayang, dia tinggal yang tu, dia ralik. Ada jenis fashion macam tu. Tiba-tiba bila mana sahabat Nabi duduk semayang, dia tengok. Dia tangi nak semayang. Maka dia pergi mengadu kat Nabi. Ya Rasulullah, tangi sangatlah nak semayang. Dan kita semayang lah. Aku tak boleh baca apa pun. Quran tak boleh, dia kata Quran langsung dia tak boleh. Walaupun dia orang Arab, dia tak boleh baca Quran. Nabi kita surah Fatihah, dia tak tahu. Dalam Quran ni apa tak boleh, termasuk Fatihah pun tak nanti baca. Akhirnya Nabi kita tak apa semayang. Allahu Akbar semayang. Semayang Nabi kata. Dia nak baca juga. Kalau nak baca juga, nak menggantikan ayat Quran ni, dia tak boleh. Dengan ganti dengan satu zikir, macam Quran Nabi kata apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Macam membaca Quran nama dia Fatihah. You all clear or not? Faham tak ni? Itu salah satu cara. Kadang-kadang dia tengah nak baca Quran. Okey? Masa kita tajuk Dr. Ashraf bagus. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, tu adanya. Bukankah dengan duk ingat dekat aku jiwa apakah tenang, apa ada hati. Nak duduk dalam dunia ni, nak jaga hati kita, nak berdepan dengan siapa, nak berdepan dengan laki, nak berdepan dengan bini, nak berdepan dengan anak, macam-macam manusia. Kadang-kadang nak bagi secucuk dengan hati kita ni bukan senang. Maka Allah Ta'ala ajak, damping dengan aku, jiwa tenang, boleh berhadapan dengan semua masalah. Tapi bila hang damping dengan aku kurang, hang susah nak berhadapan dengan manusia. Maka Allah Ta'ala ajak hati kita, hati Mersati ni, dia akan tenang. Allah tu dia Allah tanya, adakah bukan dengan duk ingat dekat aku jiwa hang tenang? Maka jiwa kita yang serabut ni, nak bagi hilang dengan mengingati Allah. First kali mengingati Allah tak lain dan tak bukan dengan Quran. Quran Allah kata ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat dekat Allah Taala, ya Allah hati tenang sangat-sangat dengan baca Quran. Macam umur macam kita ni semua ni, kan? Umur macam kita ni semua ni kenal dengan Quran dah kena latih. Jangan malas. Bahaya walaupun nampak hebat dalam kuliah. Orang kata tengok hebat tak hebat kita ialah kuliah kita betul-betul menghasilkan peribadi kita yang baik. Yang inilah penekanan Ustaz. Dengan arti kata kita beramal. Ustaz dengan apa kena beramal? Kena beramal, kena baca Quran selalu. Lama-lama dia kuat bagi jiwa ni tenang. Satu. Yang keduanya, apa yang kedua? Yang keduanya dia kata masalah zikir. Hai, Ustazah Non Ismail, oi. Hang ajak grup-grup hang ni semua. Ya. Ajak grup, kadang-kadang pagi-pagi ada masa kan, latih. Ustaz kalau buat kelas muslimat dekat Kajang, Ustaz suruh dia pasal umur semua di depan mic 60, 70. Umur yang esok lusa duk tunggu giliran. Ya, betul. Umur tu semua duk tunggu giliran. Dia tarik satu orang macam semalam anak-anak murid Ustaz seorang. Dia duk sembang elok. Dia kata sakit dalam perut, doktor kata ni kanser ni. Elok nak buat pembedahan, dia bagi tidur terus. Dalam dia elok sembang tu.
Oi, umur hampa ni umur yang kategori berbahaya, oi. Mulut, lidah, tingkah laku semua kena berubah. Cepat, tak boleh tangguh-tangguh dah. Tak boleh tangguh-tangguh dah. Minta dengan Allah. Tapi program hari ni bagus. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Okay? Jadi, satu program yang kena buat ialah zikir. Takut zikir nak banyak-banyak unsur merapu. Pasal muslimat ni rajin kutik. Takut. Dalam nak kutik-kutik, baik ambil satu zikir yang confirm datang daripada mulut lidah Nabi SAW yang ada zikir pagi petang. Nampak kami buat ni? Nak bagi nampak bukan senang, nampak tak? Nampak tak? Buat nampak lampu satu macam. Nampak tak? Ni zikir pagi petang ni, Darul Mahabbah buat. Nampak ustaz jadikan semua orang kenal. Asal Imam macam nak kata, zikir pagi petang ni lebih baik daripada macam-macam zikir. Yang ni pun kita tak buat yang confirm, kita buat benar-benar merapu. Yang tu apa-apa banyak. Aduh, tolonglah. Apa kena dekat umur kita ni, ujung-ujung ni, pastikan kita beramal dengan ilmu yang manfaat. Ilmu yang betul, amalan yang betul. Yang Allah Ta'ala kata, Muhammad, umat hang akhir zaman akan mai ke aku tuntut pahala amalan haba'an mathura. Ibarat macam gunung ganang amalan dia. Tapi tak ada kaitan dengan aku. Wa ma siwa dhalikal fadl, kita dah ngaji kan? Selain 3 benda tu bukan ilmu, dia tak manfaat pun. Walaupun nampak benda tu cantik, elok. Ambil ayam duk siram atas kubur. Tak ada kaitan. I don't know how to sing. Tak ada kaitan. Yang ni orang tak berkenal dengan ustaz. Semua tak boleh. Bukan tak boleh. Biar satu benda yang kita buat tu, kita cek tengok apa orang mengaji. Setiap hari duk masuk mengaji. Cari bahan yang betul untuk kita beramal. Oi. Sayang dah, Allah Ta'ala sendiri cerita Muhammad. Umat hang bawa amalan, macam-macam amalan. Tapi mengarut. Amalan tu aku tak tahu nak bagi pahala. Falam yaqbala minhu syai'a. Aku nak balas macam mana pahala dia. Aku nak bagi apa kat dia. Nak kata amalan ni siapa buat aku pun tak tahu kat mana dia buat, mana pada. Oleh sebab tu aku duduk di rumah. Lepas sembahyang subuh dah habis zikir subuh tadi. Baca yang ni. Baca zikir bagi sampai lancar. Yang ni 100%, 1000% datang daripada mulut lidah Nabi. Doa Nabi ajak kat Fatimah, anak menantu ni semua Nabi ajak. Tu dia nampak tak? Tu dia nampak tak? Apa lebih baik yang tu. Lagi satu khas hari Jumaat. Bila mai hari Jumaat, yes. Ulama berbincang. Ulama kata bila mai hari Jumaat, kalau ada zikir, kita dapat zikir pagi petang. Kalau ada zikir apa sekalipun, utamakan selawat. Bagi laluan kepada selawat pada hari Jumaat. Banyakkan selawat pada hari Jumaat. Banyakkan selawat hari Jumaat. Selawat dengan kata kita doakan. Doakan kita berdoa. Kita minta dengan selawat tu dapat syafaat Nabi, pertolongan Nabi lepas mati. Itu yang kita harapkan sangat-sangat daripada Allah. Cuba hampa latih pagi-pagi. Apa Allah Ta'ala kat Jibril kata, Muhammad. Jibril mai kat Nabi. Satu ayat yang paling disukai oleh Allah. Dia usah mengajak kalau hampa rajin masuk Jumaat. Bab solat al-Sufidiyah ni. Buku ni. Usah mengajak setiap Jumaat. Muhammad. Jibril mai. Allah paling suka tengah malam kita bangun. Allahu Akbar. Kita bangun pagi-pagi untuk buat tahajud, ambil wuduk. Bagi elok lah kan. Pagi-pagi ambil wuduk. Dan macam umur tua-tua ni semua kan. Ya Allah Tuhan Faridah, hoi. Nampak ada apa nama? Abedah, hoi. Nodali, hoi. Hamidah, hoi. Apa nama Syarif. Semua kita nampak, semua kita yang masuk ni Allah Tuhan nampak tak? Kita kalau boleh Allah tangi nak ikut cara Nabi. Kalau tak tahu tak apa, ada kesempatan Allah buka pintu ilmu kat kita, tolong beramal. Bangun pagi-pagi, lepas tu kita dah mandi, dah ambil wuduk, lepas tu baca doa wuduk, Allah 8 pintu buka untuk. Lepas pada tu Allahu Akbar, kita sembahyang sunat wuduk. Lepas habis sunat wuduk, Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi doa. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.
Ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, aku minta taubat, Allah, kau maha menerima taubat aku. Duduk istighfar. Istighfar paling baik sekali waktu subuh tu, paling baik sekali. Lepas tu kita ada istighfar semua, kita baca satu surah dalam Quran. Surah apa dalam Quran? Nak tanya Ustaz, surah apa paling Allah suka sekali? Tengah malam kita bangun tahajud, apa surah yang Allah paling suka sekali? Hai manusia, Ustazah Non, apa dia? Dengar Ustaz dengan khusyuknya mendengar. Menjiwai kata-kata Ustaz ni. Menjiwai. Ya. Silakan Ustaz, saya sedang mendengar. Saya tidak lari Ustaz. Kalau minta kerja dekat RTM. Kalau RTM tak bagi tu gila lah bagi. Kan Ustaz kan, saya dah perasan ni Ustaz. Okey. Ada satu surah yang Allah suka di waktu bagi surah Fatih, bukan? Ada satu surah, jangan tinggal. Mari sama-sama kita beramal. Apa buka buku cari nas. Ustazah Nun sanggup share dengan maklumat-maklumat macam ni kan? Okay, Ustaz, surah Yasin lah Ustaz. Bukan Datin Zaitun. Dia adalah surah Al-Imran 10 ayat yang terakhir. Ayat 190 sampai terakhir. Jangan tinggal. Setiap sebelum Nabi nak buat tahajud, Nabi sembahyang wuduk dulu, Nabi berzikir, lepas tu terus Nabi baca surah ni, baru Allahu Akbar, baru Nabi buat tahajud. Mulut daripada Aisyah radhiyallahu anha. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Sampai 10 ayat terakhir, cuba malam hari ni hafal sikit, hafal. Apa baca surah tu paling baik sekali. Nabi tak pernah tinggal. Dan Allah Ta'ala kata apa? Alladzina yadhkuruna Allah Muhammad. Mereka ini yang ingat dekat aku qiyaman. Sama ada berdiri ke, dia duduk atas bas. Bila duduk atas bas, hati kita subhanallah. Hati kita, tapi tak sebut apa. Apa dia? Duduk dalam bagai subhanallah, sebab bising kacau orang apa dia? Duduk dalam flight kan? Apa dia? Subhanallah wa bihamdi. Apa bayangkan Nabi Allah, ya bagus Zainab mak. Bayangkan Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Allah Daud alaihissalam, dia tengok batu-batu duk menangis, duk berzikir, dia terkejut daripada mana zikir ni datang. Nabi Daud alaihissalam, dia tengok batu berdebu jatuh. Bila batu jatuh, dia buka dalam batu tu pecah, dia tengok ada ulat dekat batu tu. Dia pergi dekat batu tu, tengok ada ulat tu kata subhanallah wa bihamdi. Sampai batu ya Allah dalam tu ada ulat pun sedang berzikir pada Allah. Pada tu kadang-kadang lahu ma fis samawati wa fil ard yusabbihu, langit bumi tak berhenti bertasbih pada Allah. Lalu langit bumi tanya, apabila nak ingat dekat Allah. Jadi bila nak ingat dekat Allah, ni memang bab yang Rasulullah cakap, pasal tu Quran kata, mana-mana orang Muhammad yang ingat dekat aku qiyaman. Kau tengok surah tu. Qiyaman, berdiri. Dia duduk, dia terlentang sekalipun. Sentiasa dia ingat dekat aku. Wa yatafakkaruna fi khalqi. Dia ingat dekat aku, ya Allah Tuhan yang mencipta, Allah dia timbang. Ingat dekat Allah Ta'ala di zikrin, Allah kata alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Terlentang tidak sambil tidur kat kursi. Subhanallah tidak lena. Subhanallah wa bihamdihi tidak pernah. Sampai tidur dalam keadaan berzikir pada Allah Ta'ala. Sampai macam tu Allah kata, ingat aku sampai tahap tu. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah. Ya takat tu lah sudah nampak dah sebagai mukadimah, seronok, bab zikir memang seronok. Jadi apa ya Allah, apa beli buku ni tak rugi pun. Apa beli ni kan zikir pagi petang, sedekah kat orang. Dibeli buku ni bantu pada pembangunan. Apa beli ustaz buat masjid tu lah ni. Ustaz tengah dia buat masjid lah ni. Ustaz nak duit apa ramai-ramai. Bulan 12 ni, ya nak nampak ada apa nama kubah dia yang tu Ustaz harapkan. Esok ni dah siap dia tu, mainlah mengaji. Apa mengaji tempat Ustaz. Memang Ustaz buat pondok untuk orang tua-tua. Apa masuk Jumaat, keluar hari Ahad.
Masuk kat situ mengaji. Duduk mengaji, duduk mengaji kat situ. Apa doakan siap benda tu, siap benda tu. Kita tengah ada bincang nak buat kontainer ni untuk orang Toto punya rumah kan. Dia beli satu kontainer tu 75,000. Semua siap dengan bilik ayak, dengan katil, dengan semua lengkap. Macam hotel dia duduk kat situ. 75,000 ha. Apa beli nak duduk kat situ. Lepas tu kalau mati wakaf tak boleh ambil. Tapi kalau jiwa dia nak mengaji lah, tapi jiwa dia laser tu ada lagi tak payahlah. Kalau masih lagi tua tapi mulut lidah tak berubah, panggil tak berubah, janganlah mai kat aku bersemak perut ni semua nampak tak? Semua ni semak perut. Kadang-kadang walaupun dia tua lanjut mulut, umur tak berubah lagi. Mulut, lidah, pangai, cara penampilan pakai, terhege-hege, tergedik-gedik ni semua nampak tak? Oi, janganlah. Berapa kali pergi umrah nampak tak? Ni semua jangan ada kat hampa nampak tak? Minta Ustaz doakan nampak semua ni hati hampa Allah. Termasuk Ustaz, kita sedang tarbiyah diri kita bagi nampak akhirat. Bagi nampak akhirat masa umur hampa ni dah expired dah. Umur dah expired dah. Hindu ada tak? Hindu daripada apa nama? Hindu daripada Sikh. Hindu daripada Sikh Kedah hantar mesej ke Ustaz, terima kasih. Ada di kalangan hampa ni beli barang Ustaz bagus, terima kasih. Punya banyak-banyak hampa janji nak beli aku punya apa nama? Minuman coklat, dagang hampa pada. Sambung. Okey, bismillah. Mari kita buka muka surat 39. Cukup tak kat tu? Muka surat 39. Hadis dia ialah jangan malu hadir ke majlis ilmu. Nampak tak? Jangan malu hadir ke majlis ilmu. Tajuk dia kita jangan malu. Kadang-kadang kita ada orang yang main majlis ilmu ni, dia tak tahu kan? Dia tak tahu. Tadi Ustaz dah mengajak muslimat ni macam-macam. Bila dia lama-lama, dia pandai duduk hadir dalam kalimah ilmu, dia jadi macam satu macam action. Orang Pulau Pinang kata ranggi. Dia sombong satu macam, terhege-hege pada yang kawan tu baru main. Aduh. Sepatutnya bila kita dah lama kuliah, bila ada orang main ra'i dia. Assalamualaikum, apa khabar? InsyaAllah. Kita beli hadiah kat dia buku ke. Kita tak. Dia baru main kuliah. Cara penampilan ni mai kita tengok dengan duk tonyong mulut apa nama lipstick tak habis lagi, duk make up lagi tak habis lagi, dengan tudung satu macam pada cara kita dia mai tu kita tahu. Ya Allah, dia bagus ya Allah. Dia baru nak dia diusung oleh Allah Taala duduk dalam majlis kuliah kita. Kita ra'i dekat dengan dia, bukan kita kata, "Ustaz, dia mai kuliah tengoklah. Pakai baju macam nak pergi mana nampak tak?" Tu dia mulut dia, Ustaz, lipstick nampak dah, merah nampak dah, nampak tak? Nampak tu semua. Yang tu semua apa kena sabar. Pasal ada bila orang tu dah mai, ya Allah penampilan kat apa kena fikir. Alhamdulillah bagus. Memang Ustaz tengok kadang-kadang kalau muslimah ni kadang-kadang kita fikir aku ni dosa kepala. Mengumpat ni mengata ni kelas A. Allah, bukan senang lah apa nak buat tabiat tu. Tabiat nak mengata ni Allah habis. Kelas ni hebat tak Ustaz? Saya nak tanya kat Ustaz boleh tak? Kalau saya macam mana contohnya? Tapi mulut lidah ya Allah tak bagus. Pasal tu orang tak berkenan masuk kuliah Ustaz. Aku nak keluar lah. Aku tak suka lah kuliah Ustaz. Kuliah Ustaz. Dia mau Ustaz. Assalamualaikum. Mari sama-sama kita berzikir. Kita beramal macam ni. Aduh ya Allah. Esoknya apa mati tau. Ada satu malaikat, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada. Satu malaikat tu. Malaikatun ghiladun syidad. Quran kata. Malaikat yang main semua jenis ganas-ganas. Daripada saat nak mati sampai dikubur sampai ke alam. Jangan main apa ada kadang-kadang. Yalah memanglah di kalangan muslimat ni dikenal slow. Kalau tengok kelas-kelas ustaz kan kelas-kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum ni pasal tak nampak apa. Tenyih lah nampak tak. Sudah. Mari kita masuk. Muka surat 39. Buka ke muka surat 39. Mengaji ni kena beramal. Ustaz bersama dengan nampak tak. Ustaz kadang-kadang nak tanya kat dia, biar aku ni Allah minta lagi bagi peluang banyak benda yang kita tahu tapi kita tak beramal lagi Allah Tuhan aku. Okey. Tengok hadis sini. Dia kata an Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu qala. Apa kebanyakannya tak ada kitab tapi terus otak hangpa ni pandai. Boleh dengar, boleh hafal, itu kelebihan hangpa. An Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu, datang kismis ada tak? Kismis. Tak ada lah tu. Datang kismis tak mai.
Datang Ada. kismis. Dia ada urusan kot Ustaz. Okey, tak apa, dia terbang bila Brunei. Okay. An Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu qala. Abi Waqid Al-Laisi ini salah seorang sahabat. Dengar cerita. Abi Waqid Al-Laisi salah seorang sahabat Nabi. Ustaz memang bidang ustaz master bagian Nabi, bagian berkenaan rijal. Bab sahabat Nabi ni. Bagian ustaz master hadis ialah berkenaan dengan ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil tentang riwayat-riwayat sahabat Nabi ni. Baik. Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu salah seorang sahabat ustaz. Sahabat Nabi SAW. Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu salah seorang sahabat Nabi SAW yang dia dengar Nabi sampai di Madinah. Dia kata, ya Allah, seronoknya aku dengar tentang Nabi, seronoknya. Maka Nabi SAW bagi dekat mereka dalam peperangan Khaybar. Dalam peperangan Khaybar, masing-masing Nabi agih lah, masing-masing agih lah. Kan? Bila agih, dia dapat lah, dia punya unta, kakal dia dapat. Dia satu hari dia jemput Nabi, ya Rasulullah. Dia kata dekat Abu Bakar, sahabat panggillah Nabi mai rumahku. Aku tanya sangat kalau Nabi boleh mai rumahku. Aku nak makan sikit. Panggil orang Arab dulu, dia ada binatang nama dia kalde ke kibas. Bila dia nak makan, dia ambil isi daripada binatang. Dia tak semulih. Dia ambil isi. Kalau di belakang dia tu, ada lemak, dia buat ambil lemak. Dia pun tak pakai ni. Dia pakai yang lemak tu sebagai minyak. Apa tahu tak yang kibas di belakang yang putih tu. Dia potong itu. Dia potong sikit, dia masak. Kalau dia nak daging, dia ambil daripada daging, dia lapah daging kawan tu. Itu tabiat orang dulu. Orang Arab dulu. Maka perbuatan ni dibuat oleh Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu. Maka sahabat-sahabat Nabi dengar panggil dia macam tu, bagi tahu kat Nabi, ya Rasulullah, kita nak pergi rumah dia ni, confirm dia tak sembelih binatang tu. Dia tak sembelih, ya Rasulullah. Dia ambil isi daripada daging daripada binatang tu. Dia goreng. Ataupun dia masak. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi masuk seumur Nabi tegur. Pak Abi Waqid Al-Laisi, binatang bila mana kita tak sembelih dia, kita ambil isi dia, kita makan, itu nama dia bangkai. Dia terkejut dengar. Itu nama dia bangkai. Kalau kita nak makan dia, kena sembelih dia. Maka dia pula kata pembazir. Dia nak makan 2-3 orang. Pasal apa nak sembelih seekor binatang, nampak tak? Orang dulu nanti ambil sikit. Lepas tu kita tengok nanti kalau kita tengok Qushan Sahara, dia punya kambing dia, kita tengok dia dapat luka sana, luka sini. Dia ambil isi dia. Dia ambil lemak dia. Itu tabiat orang dulu, nampak tak? Maka Nabi SAW tegur perbuatan tak boleh. Binatang tu kena sembelih. Kena bila darah tu keluar, baru daging tu bersih. Daging tu dah ada kuman apa dah. Islam sampai ajak tahap tu. Sembelih dia dulu. Kalau kita duk makan benda-benda yang tak elok, nampak kadang-kadang kan, faktor makanan ni umur kita pun kena jaga. Kalau kita makan sayur, kita tak ragu sangat walaupun ada benda sayur tu ada unsur tak bagus. Daging ni, ayam dan daging berbahaya untuk darah kita. Nak ingat dekat Allah, nak zikir lagi, hang zikir lagi mengarut. Tambah-tambah orang tegur ke dia, lagi berasa. Nak keluar. Pasal darah tak elok. Contoh dia, apa tak? Maka bila kita dah tua-tua ni, Allah Tuhan lebih elok lah. Kalau boleh, biar kita cari satu benda. Kita kata apa nama? Ustaz sendiri pun kadang-kadang Ustaz order nanti ayam. 10, 20 ekor, 30 ekor ayam. Yang mana kita tahu dari semula buat makan rumah Ustaz. Pasal nak bagi makan budak-budak. Yang mana yang kita tahu, yang kita mampu je pada. Kalau kita nak kawal semua, kita tak mampu. Kita angkat tangan. Pasal tu duk baca doa, ya Allah Tuhan, aku duk zikir, duk baca Quran. Mungkin salah satu faktornya mungkin darah lah. Darah tak elok. Masa tu, masalah unsur darah tak elok ni, nak bagi dia elok balik datin apa nama Nun Ismail, Ustazah Nun. Nak bagi elok darah ni satu je. Ya Ustaz. Nak bagi darah ni elok satu je. Ajak semua orang, kita di umur lanjut, makan apa nama kurma ajwa. Buka research buat kajian tentang kelebihan kurma ajwa. Bangun pagi-pagi ni Nabi syorkan 7. 1, kunyah. 2, kunyah. Nampak tak? Belum apa-apa lagi kalau boleh.
Walaupun setengah ulama kita membenarkan dia makan 2-3 bagi cukup 1 hari. Tapi hadis sebut dengan sekali dia duduk, dia makan 7 biji buah kurma ajwa. Dia tutup semua min hablil warid. Tempat laluan syaitan jadi impit. Dia jadi impit. Jadi kita makan benda ajwa saja, dia tutup semua ruang yang kata syaitan yang marid, syaitan yang mengganas. Wa hifzan min kulli syaitan marid. Peliharalah Quran turun. Muhammad suruh umat jaga Muhammad. Ada syaitan marid, dia mengganas. Dia masuk min habli warid. Cara nak halang dia satu je. Dengan kita kita pakai kita makan ajwa. Dan kalau dia melekat kat badan kita pakai daun bidara. Duk suruh apa beli sabun bidara kan? Daun bidara. Dr. Junaidah tu bukan nak kata lah dia masuk kuliah ustaz. Dia doktor tau. Sekarang dia buat dia buat pondok dengkir. Dia tidur kat sana. Dia doktor. Apa kalau masuk tengok ceramah ustaz berkenaan dengan ustaz cerita tentang dia buat sabun tu. Ustaz suruh dia buat, dia pandai nampak dia. Mandi dengan daun bidara. Lepas tu ambil bagi badan kita wangi-wangi dengan ustaz nak nasihat dekat apa. Kapsul hitam ni lepas mandi pakai baca Quran. Lepas tu umur kita ni kadang-kadang kita tak boleh lawan dengan perasaan tindakan tak boleh. Kadang kita kalah. Kadang-kadang kita tengah nak baca Quran kita dengar cerita anak kita yang tu yang ni. Kita kalah nampak tak? La haula wala quwwata. Kita kena cuba nampak tak? Baik, sudah dekat tu. Maka Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu qala. Dia kata apa? Ini cerita tentang dia subhanallah ya Allah Tuhan Nabi tegur ni kan. Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu qala. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata jalisun fil masjid. Dia kata bainana di antara kami sahabat Nabi radhiyallahu anhu duduklah ramai-ramai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata jalisun fil masjid. Kami duduk di masjid sama-sama dengan Nabi. Duduk dengar kuliah Nabi. Nabi ni kalau dah habis lepas sembahyang id aqbala thalathan nafar. Tabiat Nabi kalau sembahyang kata Nabi menghadap kiblat. Lepas Nabi sembahyang Nabi menghadap kepada makmum. Yang ni jarang tempat kita ada. Pasal kita tak terlatih, nampak terlatih. Nak praktik semua sunnah Nabi bukan senang. Orang nanti kata macam-macam kat kita, nampak tak? Tapi kena sabar. Itulah perjuangan. Apa orang tak kata kat Imam Bukhari? Sesat, bagi pecah orang. Sampai dia mati, tak ada orang semayang mayat dia. Tak tahu apa orang semayang. Kubur dia pun kita tak tahu. Sampai macam tu orang pernah kata kat dia. Allahu Akbar kabira. Kita boleh baca tentang hadis-hadis Bukhari, kita tak tahu perjuangan Bukhari, Imam Muslim, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, orang hina dekat dia. Di penjara, di macam-macam dia buat. Allahu Akbar kabira. Bila mati baru ingat Bukhari. Tak payahlah makan nasi Bukhari sudah nampak tak? Akhirnya ya Allah dia kata bainana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid is aqbala thalathatu nafar. Akhirnya ya Allah Nabi lepas sembahyang Nabi menghadap sahabat terus Nabi tengok pintu masjid Nabi. Nabi tengok di masjid Nabi is aqbala thalatha nafar, ada 3 orang. Nabi duk tengok telatah. Nabi duk tengok pangai yang 3 orang duduk dia pun duduk kat pintu masjid Nabi. Tengahkan Nabi duk kumpul sahabat-sahabat dia buat kuliah dengan Nabi, depan rapat dengan Nabi, seronok dah. Yang tu dah usah nak buat kat dengkil. Usah nak buat kat rumah ustaz ni atau kat surau ustaz. Dia pamai, bila main 60 orang je tak muat rumah. Rumah ustaz cuma boleh masuk 20 pun tak boleh dah. Kalau rumah kita kecil nampak tak? Tu yang nak buat kat dengkil tu. Senang kita mengaji luas. Orang boleh masuk 200 ke 200 boleh masuk nampak tak? Dia pamai bila Sabtu dan Ahad ustaz macam kali esok macam hari Ahad minggu kedua. Kalau dia pamai Sabtu Ahad dia nanti main kuliah ustaz daripada pagi pukul 8 sampai ke Zuhur. Baca kitab nampak kita dia pamai. Dan dia parking kereta, Allah kita bagi makan pagi sampai tengah hari. Seronok. Nak bagi depan seronok main kuliah. Tapi bila parking kita tak tamat, dia buat laporan macam-macam, tak boleh buat kuliah dah.
Tak boleh buat kuliah, bila buat sikit, daripada awak tak jemput kami ustaz, yang lain pula. Apa dah, kalau masuk 40 orang tu tak boleh masuk dah. Tak boleh masuk daripada Alhamdulillah ya Allah Tuhan. Tu yang nak buat tu kat Dengkir tu. Nak pergi depan mengaji, ada orang sungguh-sungguh main mengaji. Bawa anak, bawa keluarga, kata ustaz kami kerja. Waktu ni lah Tuhan bagi kat kami ustaz. Dia mengaji daripada pagi sampai ke tengah hari, dia makan, dia balik. Ustaz tu kalau ada makanan lebih, buat balik. Buat balik umampuan daripada Alhamdulillah. Ya. Iz aqbala salasatu nafar. Maka Nabi pandang 3 orang duduk kat pintu dia. Fa aqbala ithnani ila Rasulillah SAW. Dalam 3 tu 2 orang pandang Nabi. Dalam 3, 2 orang duduk pandang Nabi SAW. Fa waqafa Rasulullah SAW. Fara'a dia pada dua-dua tu duduk diri, duduk tengok Nabi SAW. Fara'a ahaduhuma furjatan fi halaqati fajalasa al-akhir khalfahum. Ada 2 orang. Bila ada 2 orang, salah seorang dia tengok Nabi buat kuliah. Jiwa dia seronok. Seronoknya ada kuliah. Ini ada kuliah, lari dah. Ustaz lah nak masuk, kita keluar. Contoh lah, tak kata gambar kan. Dia kata. Akhirnya ya Allah, bila seorang tu masuk, yang seorang lagi ikut belakang. Yang seorang ni memang seronok dengan ada kuliah Nabi. Dia masuk. Bila masuk dia duduk, yang seorang lagi ikut di belakang daripada Fa'amma thalith, yang ketiga, faza'aba mudbiran. Tengok kuliah, lari dah. Ada kuliah, lari daripada. Dia takut. Dia lari dah, bismillah. Kita manusia, ustaz tahu panggil anak murid. Kadang-kadang bila kita main sembahyang maghrib, elok kita bagi salam, dia pun takut nak salam dengan ustaz. Tu dia berlari dah. Kalau salam dengan ustaz, kalau duduk ni lama ni sampai ke Isya ni mana. Sembahyang maghrib ramai. Elok kita nak buat kuliah, Allahu Akbar. Dah suruh dah. Tapi tak apalah. Bila kita tengok macam tu. Zaman Nabi pun berlaku juga. Ada 3 puak Nabi kata, seorang tengok aku, dia seronok, dia masuk, dia duduk dalam majlis. Yang seorang lagi ikut kawan dia. Yang satu lagi lari. Tengok kuliah ni berbahaya. Oh, sebelum ustaz lah masuk, biar aku keluar contoh. Ustaz tak katakan apa. Contoh daripada apa baik alhamdulillah. Falamma faragha Rasulullah SAW, bila mana selesai kuliah Nabi pun kata apa? Faqala, maka Nabi pun kata, ala ukhbirukum anin nafr thalatha. Nak tak aku bagi tahu kat hangpa? Ala ni ala nak tak aku bagi tahu? Ala nak bagi tahu apa? Ukhbirukum, aku nak cerita mai kat hangpa. Anil nafar thalatha. Aku nak cerita tentang 3 orang. Nak dengar tak? Nabi kata, amma ahaduhuma, salah satu daripada dia, fa'awa ilallah. Fa'awa ilallah, minta ampun semua golongan yang pertama. Ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan yang pertama. Bila kita duduk di majlis ni semata-mata nak menuntut ilmu, cari ilmu, Allah kata apa? Amma ahaduhum fa'awa, Allah isikan. Allah kata aku nak isi hati dia ilallah. Masih ada duduk kerana Allah. Fa'awahu Allah, aku nak isi ilmu kat dada dia. Minta semua kita ni yang ada 79 orang lah. Yang ada kat 79 orang ni. Kita minta, ya Allah, ya Tuhan, minta Allah isi dada kita dengan ilmu. Allahumma ya Allah, nas'aluka ya Allah ilmun nafi'. Bagilah ilmu yang Tuhan isi ni, kita nak beramal, dan ilmu yang nak duduk di kubur kita, tenangkan kita. Ilmu ni lah yang akan ada di semua kawasan di mana? Di titik sirat, di mana-mana dialah ilmu. Dan ilmu ni akan tolong bawa kita masuk ke syurga. Inilah duk mengaji daripada. Maka Nabi kata, yang seorang, ya rohani, Allahumma amin. Daripada. Nabi kata, amma ahaduhum fa'awa ilallah. Salah seorang akan diisi oleh Allah Ta'ala. Fa'awahu Allah, Allah isi dekat dada dia dengan ilmu. Wa ammal akhir, yang satu lagi.
Yang satu lagi, bila kawan dia masuk, dia pun duduk di belakang kawan dia, dia malu. Fastahya, dia malu. Oleh kerana kawan dia mai duduk, dia pun duduk. Bukan kerana Allah Ta'ala tak. Kerana kawan dia, kerana dia malu, dia pun duduk. Fastahyahu Allah minhu. Tuhan kata, aku pun malu nak bagi ilmu kat dia. Kalau dia duduk dalam kuliah ilmu aku kerana dia malu, aku pun malu nak bagi ilmu dekat dia. Aku malu nak bagi ilmu dekat dia. Yang kedua. Yang ketiga, wa ammal akharu, yang last sekali. Yang lari dia kata, fa'a'rada, dia lari daripada Allah Ta'ala dan majlis ilmu. Fa'a'rada Allah Ta'ala anhu, fa'a'rada Allah Ta'ala anhu, fa'a'rada Allah Ta'ala anhu, maka Allah Ta'ala kata, aku lari daripada dia. Hampa yang main kuliah ni Allah Tuhan akan dapat 4 benda. Pertama tulis kat situ. Kita yang duduk di kuliah ni kita nak kata qanaah, ilmu qanaah. Qanaah ni kita duduk dalam kuliah ni kita nak bagi diri kita rasa puas. Apa yang Tuhan bagi kita rasa alhamdulillah. Kita tak berongok. Nama dia ilmu qanaah. 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 Q-A-N-A-A. Qanaah. Qanaah. Qanaah ni kita kata Tuhan bagi ke anak dia, alhamdulillah. Tuhan bagi laki, alhamdulillah. Tuhan bagi bini, alhamdulillah. Tuhan bagi guru, alhamdulillah. Tuhan bagi kat kita sakit, alhamdulillah. Tuhan bagi kat kita kena kanser, alhamdulillah. Tuhan bagi apa saja, kita kata alhamdulillah, dia maha mengetahui. Dia sedang didik aku. Innama ilmu qanaah. Bila mai qanaah, dia nanti mai kedua ketenangan. Dia nanti mai kedua ketenangan. Jiwa kita tenang. Kita tak penat lawan takdir Tuhan. Bila apa yang Tuhan bagi kat kita ni, saya nak cerita tak erti dah. Apa yang Tuhan bagi kat kita rasa puas. Last sekali jiwa kita tak tertekan. Tapi bila mana kita tak rasa qanaah, tak rasa puas apa Tuhan bagi, jiwa kita akan rasa gelisah tekan. Macam Rizal anak Mai. Anak dia Mai takat tu je dia main Rizal. Kita pun menangis. Sedih lah. Bila kita sedih tu, kita tak puas hati dengan Tuhan bagi kat kita. Jiwa kita sakit. Kita tak tenang. Tapi bila kita ada sifat qanaah, dia Mai yang kedua tenang. Jiwa kita tenang. Mampu kita senyum. Mampu kita ya alhamdulillah bersyukur dengan apa Tuhan bagi kan. Tapi bukan senang tu. Ustaz pun kadang-kadang dia main gila-gila juga. Kita tak boleh tipu diri kita. Kadang-kadang dia main gila-gila tu. Pasal kita duduk kat dunia ni kan. Aduh, dia main gila-gila tu. Oleh sebab tu, bila dia main sifat tenang, dia nanti yang ketiga dia main redha. Bila redha, Allah dah mula start redha dengan dia dah. Allah dah start mula redha dengan dia dah. Bila dia redha dengan Allah, dia main redha. Allah dah redha dengan dia. Dia nanti main sikap mahabbah. Kasih sayang Allah berlambat-lambat. Dia sayang ke Allah. Itu sikap keempat. Ya, natijah daripada empat benda ni ada, Allah Ta'ala panggil semua malaikat. Sampai Quran tu, wal malaikatul muqarrabin. Allah panggil semua malaikat muqarrabin. Malaikat duduk di bawah arasy Allah. Allah katakan malaikat, teman dia, jaga dia. Allah datangkan malaikat muqarrabin, kiri, kanan, depan, belakang, tak jaga kita. Sampai kita mati dengan husnul khatimah. Sampai Allah Ta'ala kata, tukar ayat muka dia. Bila malaikat ni, tukar ayat muka dia bagi jadi berjenis sikit. Tukar hidup dia, jaga kesihatan dia, jaga semua dia. Jaga diri dia. Jangan buat kat dia sesuatu. Ini nama dan martabat maqam yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kita semua sedang menuju di situ. Ustaz doakan kita semua, ya Allah Tuhan. Tuhan, bagilah ke semua sifat-sifat ni kami ada, ya Allah. Kami kadang-kadang, ya Allah, bagilah peluang untuk kami, ya Allah. Kami tak kuat, Tuhan. Kami angkat tangan, kami mengadu padamu, Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan kami. Kami letih dalam dunia. Kami letih, Tuhan. Bagilah peluang untuk kami, Allah. Ada sifat qanaah. Lepas tu ketenangan. Lepas tu dia sifat redha. Lepas tu sifat kasih sayang dengan Allah.
yang menyebabkan Allah bagi jawapan, aku datangkan ya Allah malaikatul muqarrabin. Quran cerita kat kita macam mana malaikat tu mai damping kita. Ya Allah, itulah salah satunya kita duduk di kuliah ni. Ulama kata, ustaz, malaikat muqarrabin suka di mana? Dia suka orang duduk di kuliah-kuliah. Apa yang duduk di kuliah ni, kita sedang berdamping dengan malaikat yang dekat dengan Allah. Malaikat ni mengadu, ya Allah, Farida duduk dalam kelas, ya Allah. Zabidah duduk dalam kelas, ya Allah. Ustazah Nur daripada RTM duduk dalam kelas, ya Allah. Ya Allah, rohani masuk dalam kelas, ya Allah Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, zaitun yang dia minyak zaitun masuk dalam kelas, ya Allah. Hamidah masuk dalam kelas, ya Allah. Nodali ni masuk dalam kelas, ya Allah. Ya Allah, dan yang lain-lain, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah iman kami, ya Allah. Bagi kekuatan kat kami, ya Allah. Kami kadang-kadang tak tahan dengan hidup ni, ya Allah Tuhan. Nak berhadapan dengan lelaki kami, kadang-kadang tak faham. Dengan bini kami ada serabut. Dengan anak-anak macam-macam ragam, ya Allah. Tuhan, sakit rasa kadang-kadang, Tuhan. Dengan kadang-kadang dengan kawan ni pun satu hal juga, Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, bagilah, ya Allah, kesabaran, kekuatan yang tinggi untuk kami, Tuhan. Aduh, ya Allah, macam mana nak berjuang di Palestin kalau yang ni pun tak boleh nak berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masalkan Abi nampak tak? Okey. Mari kita baca keterangan dia nampak tak? Dia kata orang yang hendak dia kata mendapatkan ilmu itu bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian yang serius kepada ilmu. Nampak? Nampak tak? Ya Allah, aku duk pukul yang benar-benar nak keluar dah punya skru, nak keluar dah. Orang yang hendak dia kata mendapatkan ilmu itu, orang yang hendak mendapatkan ilmu itu bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian yang serius pada ilmu. Apa yang mengaji ni kan, sungguh-sungguhlah. Kadang-kadang waktu macam ni tak nafikan, apa kena duduk kat dapur, kena siap. Apa ada abang benarkan Cik nak duduk dalam kuliah ni, ada 2 kuliah pagi ni. Kalau dia benarkan, alhamdulillah. Tapi nampak muka dia tak elok, jangan. Tak elok dia pergi. Dia menghadap ni cuti-cuti ni, anak-anak kata, mak, kami cuti nak tengok muka mak. Mak nak tengok muka ustaz tu je. 2 ustaz-ustaz mak tengok nampak. Sudahlah mak. Kadang-kadang kami cuti nak tengok muka mak, nak sembang dengan mak, nak makan sekali mak. Cik tunggu dah mak. Daripada pukul 9 dah cik tunggu mak. Tengok-tengok sambung lagi ustaz lain. Ingatkan habis dia pukul 9.30 tu. Mak sambung lagi dengan ustaz lain pula. Cik mak, bukan apa. Bukan cik tak halang mak. Cik tak halang mak. Tapi cik nak mak. Dalam dunia ni kasih sayang mak. Esok kalau cik kahwin mak habis mak. Kalau cik kahwin di sini mak kenapa mak? Cik ada tanggungjawab. Cik tahu. Nampak tak? Lah ni belum kahwin lagi. Nak duduk dengan mak. Nak duduk dengan mak. Nak sembang dengan mak. Nak makan dengan mak. Mak korban lah mak. Malah makan sekali mak. Mak memang nak makan sayang. Tapi pakai daya umur mak. Masa zaman dulu kahwin dengan bapak, mak tak masuklah kuliah. Mak seronok, tergetak-getak, tergedi-gedi. Mak didik apa dulu pun, bukan mengikut landasan bukan mak. Mak lah ni Allah bagi buka pintu hati. Mak rasa sebab salah hidup mak. Mak rasa sebab salah hidup mak. Lah ni lah baru mak nak belajar. Masa tu mak minta izin kat bapak izin. Izin kat mak nak masuk kelas saja. Habis-habis ni mak masak, mak duduk kat apa. Mak tak pergi mana dah insyaAllah. Mak doakan untuk apa, mak doakan untuk apa, okey. Nampak tak kan? Macam itulah hidup kita. Kalau kita nak masuk kelas ni, kita kena minta izin tau. Masa Ustaz faham perasaan nampak. Pasal tu bila Ustaz buat kelas, Ustaz suruh buat main laki bini, anak-anak semua main. Dia tak fikir dah. Dia laki bini ada anak-anak. Semua pakai mic. Jadi dia boleh fokus. Ini dia mengaji, dia tengok jam. Bila nak balik, anak dah dekat rumah dapat dia risau. Faham perasaan nampak tak? Tapi pasal tu Tuan kita ni kata, kalau mengaji sungguh-sungguh. Pasal tu Ustaz nak buat masjid tu, pondok tu nak buat. Yang tu lah, akhir hayat Ustaz yang tu lah. Nak bagi ada anak murid yang mesra dengan kita, nampak tak? Dia mengaji dengan kita, Allahu Akbar kabira. Pasal tu Ustaz nak pergi bulan puasa ni, setiap bulan puasa, Ustaz duduk 42 hari di Mekah. Daripada Syaban sampai duduk bulan puasa sebulan, sampailah kami duduk dalam raya. Masak, makan, saya duduk buat ibadat, fokus ibadat. Bangun pagi kita baca Quran, lepas tu dengar tazkirah Ustaz, dengar kuliah Ustaz. Setiap hari daripada
Kita cuma cari, kita kutip apa? 10,000 saja pun. Okey lah tu. Okey lah tu. Nampak tak? Tapi kalau hampa dah ada tanggungjawab, apa tak usahlah. Tapi kalau dah habis anak dah besar-besar panjang, dah minta izin. Minta lah izin, nampak tak? Kalau boleh, kalau ada pipi dengan lelaki bini. Habiskan masa umur kita ni, Ramadan duduk sana pada. Allah Akbar. Seronok, Ustaz pun macam tu dah. Ustaz kata sudahlah. Kita nak menjaga Ramadan ni, kita break sebulan, kita bawa diri kita ke sana. Sudahlah, jom kita pergi kat sana pada. Allah, kalau tak ada kan mati, seronok sambung. Okey. Ada kata kat sini, jangan malu untuk belajar. Belajar ni jangan malu, oi. Dan jangan malas. Jangan malu, jangan malas, dia kata. Penuntut ilmu hendaklah mempunyai hati yang cekal dan kuat. Nak menuntut ilmu ni kena cekal, kena kuat. Kena sungguh-sungguh. Buku kena beli, kena tanda, kena tulis. Apa yang ustaz tu cakap tulis. Ataupun kita rakam, dengar balik. Belajar ilmu sungguh-sungguh. Sentiasa menggunakan kesempatan yang ada untuk menambah ilmu. Sampai Nabi, malaikat kat dia, Muhammad, hana apa? Nabi angkat tangan. Wazidna ilman. Malaikat kata nak lain tak. Aku nak kalau boleh ditambahkan ilmu. Wazidna ilman. Allah Ta'ala rakamkan mulut lidah Nabi nak apa? Wazidna ilman. Wazayna bil ilmi. Wa ukrimna bil ilmi. Nabi kata, ya Allah, tambahkan aku ilmu. Tambahkan untuk umat aku ilmu. Ya Allah, tambahkan ilmu. Tu dia. Tidak perlu disuruh. Ilmu ni jangan paksa, jangan tak perlu disuruh. Pasal ustaz masuk tadi lambat, habis pun lambat. Tetapi dia kata tidak perlu disuruh. Tetapi dia kata memang sentiasa bersiap sedia untuk belajar. Apabila ada saja kesempatan ilmu dia masuk. Ustaz minta maaf, baru ni balik dekat dalam Sungai Petani, line tak ada, terputus-putus tu yang Ustaz tak buat tu. Lepas tu Ustaz dah panggil Maxis, dah beli, dah line, semua dah masuk dah. Dekat Sungai susah sangat, Ustaz panggil dia, Ustaz pergi pejabat, dia minta line kawasan ni tak ada. Awak ni data apa pun tak ada. Ustaz minta dah pasang. Mulai sekarang insyaAllah. Isu lain tak timbul lah di Sungai Petani. Ustaz balik akan ada insyaAllah. Okey. Maka dengan kerajinan dan kesedaran yang besar, apa kena rajin oi. Ustaz dengan apa kena rajin. Ustaz dengan apa kena rajin apa tak? Maka dengan kerajinan dan kesedaran yang besar, yang besar ini dia kata insya-Allah dia akan memperoleh ilmu yang sebanyak-banyaknya. Kalau betul-betul apa mengaji kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, Allah akan lunggukkan ilmu. Ya Allah, bagilah kami ilmu untuk beramal, ya Allah. Bagilah kami ilmu nak beramal. Bagilah kami, Allah. Aduh, ya Allah, bagilah peluang kat kami, Allah. Bagilah. Manakala orang yang malas, patut apa jangan. Imam Ghazali kata, 3 hari tak hadir di kuliah ilmu, tak dengar ceramah, tak dengar Quran, hati jadi hitam. Hitam tu lambat nak dipadam. Tak apa lagi kita ambil pendapat ulama. Imam Ghazali kata 3 hari saja tak masuk kuliah, tak dengar apa. Ada orang duk dengar kuliah ni kan kadang-kadang dia sakit, duk telentah. Duk dengar kuliah, Allahu Akbar kabir. Manakala orang yang malas, patah semangat, tidak bersungguh-sungguh dan sentiasa menunggu dorongan daripada orang lain. Kena orang lain besar, nak pergi dah kuliah, aku tak larat lah. Pagi-pagi ni aku pening kepala, tak tahu dia main nak muntah, tak sedap badan, tak larat. Aku pakai minyak cakapak, kita pergi rumah dia, dia ambil koyok, dia bubuh. Aku tak larat. Elok kita balik, dia tarik koyok tu. Jaga nampak tak? Nampak dia kata. Maka dia kata orang seperti ini jarang sekali, dia kata. Orang yang malas tuntut ilmu, yang tak bersungguh tuntut ilmu, yang malas sangat-sangat, maka orang seperti ini jarang sekali dia kata dapat berjaya dalam usaha mencari ilmu. Orang macam ni terbantu. Nanti saat ada, tak ada, tak ada, melayan semua kena dunia. Macam mampu ni kena fokus. Kita kena kata, ya Allah, aku waktu ni aku nak bagi untuk ni. Kuliah yang ni saja yang ada. Nampak tak? Waktu lain tak apa. Kita kena lawan perasaan kita, masa umur kita ni semua dah tak larat. Kebanyakan yang masuk kuliah ni umur tak larat dah, betul tak? Anggutlah sudah. Macam Hamidun mana? Hamidun daripada Sikh, bagus dia, ya Allah.
dia balik rumah anak dia di Penang. Hari ni dia balik main dekat dekat Sik. Nak dengar kuliah Hasan Bassan. Bagus, Ustaz doakan dia insya-Allah sihat. Hamidun apa nama dia daripada Sik tu. Bagus sangat masya-Allah. Yang lain-lain pun rajin konten Ustaz. Ustaz kata kalau boleh SMS, jangan telefon, memang Ustaz sibuk. Kadang-kadang pagi Ustaz penuh kuliah. Petang baru nak buat TikTok. Apa kan? Malam-malam tak hantar SMS. InsyaAllah Ustaz jawab. Ustaz jawab lepas pukul 9 malam. Okey, dah habis semua dah baru Ustaz jawab. Jadi insyaAllah nampaknya kuliah kita satu hadis saja dapat hari ni. Tapi bagi kesempatan sikit boleh tak? Ustazah Nur. Ustaz, saya ada ternampak soalan dekat sini. Komen daripada jemaah Ustaz. Mengenai daripada Puan Wan Nur Hanita. Assalamualaikum. Boleh tak beri khafiat dari bacaan ayat surah Al-Imran ayat 190 hingga 200 sebelum solat tahajud? Yes. Surah ni masa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sembahyang. Nabi nak sembahyang tahajud, maka Allah Taala kata Muhammad sebelum nak sembahyang, satu surah yang aku suka, fazilat dia, kebaikan dia. Allah suka surah ni. Dan Allah suruh Nabi baca surah ni. Sampai ke mati Nabi baca. Nabi tak pernah tinggal. Apabila refer, rujuk. 10 ayat yang terakhir ni menjadi kesukaan Nabi. Dan apa baca balik ke surah 10 tu, rahsia di sebelah malam berkenaan dengan qiyamul lail. Macam mana kita bermunajat minta dengan Allah Ta'ala. 10 ayat ni nama dia ayat yang fantastic. Dan apa Ustaz nak cerita panjang ni, panjang pula. Yang paling penting sekali, kita latih, kita buat. Nanti satu hari kan bagi satu masa dekat Ustaz, macam mana solat qiyamul lail Nabi, tajuk tu dah contohnya. Ustaz cakap bab tu je. Daripada Nabi bangun sampai Nabi habis. Yang kata solat tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dak? Boleh kan? Tadi Ustaz tak nampak dia tulis apa pun. Terima kasih yang tanya, okey? Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, ada hadis tak yang tu orang kata nak sandarkan tentang yang ni surah bacaan hadis sahih ada tak? Yes, hadis dia ada. Kalau tengok dalam buku sana ni, dalam buku ni exclude ayat amal solat mukmin, muka surat 500 sana. Dia 250. Okey. Hadis siapa tu Ustaz? Saya nak catat. Oh, bagus hangpa ni. Okey. Dia dikatakan Adi ni panjang dati Maznahoi. Okey. Dengan Adi dia kan. Adi dia daripada Abdurrahman bin Auf. Dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW. Aku pernah dia kata bertanya pada Aisyah. Abdurrahman bin Auf ni nak tahu Nabi SAW macam mana sembahyang, tanya ke Aisyah radhiyallahu anha, dengan doa apa Nabi start baca doa pada ni? Okey. Dengan doa apa? Dengan Nabi kalau start qiyamul lail, Allahu Akbar. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ard. Kalau hang rajin kan kalau hang boleh ambil nombor telefon Ustaz boleh scan kat hang yang ni, boleh bagi kat hang yang ni. Nak baca panjang. Saya nak tahu matan hadis tu kan, nak ambil dari mana, Sahih Muslim ke Bukhari siapa? Daripada Imam Muslim ada, daripada Imam Bukhari pun ada. Okey. Nanti kalau boleh bab berkenaan dengan cari bab solat tahajud, solat belah malam. Solat tahajud, solat belah malam. Solat tahajud, solat belah malam. Okey. Apa nama buku ni Ustaz? Saya nak catat. Nama dia Salatul Mu'min. Siapa penulis buku ni? Ha? Siapa pengarang buku ni? Saya nak cari dalam. Ada Ustaz ada jual lah? Kami memang ada jual buku ni pun. Dr. Said, kalau boleh ikut kelas Ustaz. Hari Jumaat nanti ikut dia, okey. Jumaat nanti, setiap Jumaat Ustaz ada. Online ke 10 pagi. Online lah? Online yang everyday, online everyday. Okey, thank you. Sampai kami Ustaz buat kelas tadabbur, kami dah masuk surah Taha dah. Dah tak sedap ibadat. Tapi kalau Jumaat Ustaz fokuskan bab solat. Di situ kalau hang masuk, Ustaz cerita pelan-pelan hang ambil ni. Baguslah jenis hampa ni, hampa dak haji. Jadi boleh follow di Facebook Ustaz kan? Minta maaf tanya banyak. Boleh. Dulu yang ni yang Darul Mahabbah. Okey. Saya nak share dengan kawan saya, dia suruh tanya sebab dia
nak share, nak join sekali. Terima kasih Ustaz. Atas perkongsian. Boleh. InsyaAllah. Bagus. Ya Allah. Ustaz nanti buat satu ketai kerja atau berkenaan dengan solat qiyamul lail. Sikit je, ringkas je. Macam mana cara bangun dia, macam mana apa dia bacaan apa itu. Memang kalau boleh yang tu, ya Allah bagus. Ada ustaz tak? Ada ustaz orang dia tulis. Ustaz ada dia buat sesat. Ada kalau tak salah Ustaz Abdullah Yasin, cuba tengok. Abang kenal tak Ustaz Abdullah Yasin? Kenal. Saya join kat kelas dia kadang tu. Tengok buku dia, adalah buku dia, Ustaz tengok nah. Kalau Dr. Abdullah Yasin kan? Yes, Dr. Abdullah Yasin. Dia lah orang pertama sekali buat zikir pagi petang. Bagus dia, ya Allah, manusia ni bagus. Dia nak mengajar dekat berapa belas tahun nak mengajar tafsir. Baru lala ni baru orang jinak-jinak dengan tafsir lah pada. Dia punya tadabbur dia orang tua memang sesuai. Memang best. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. InsyaAllah saya Ya, terima kasih banyak-banyak. Ya, okey. Ustaz, Assalamualaikum. Kena follow Ustaz Darul Mahabbah. Darul Mahabbah. Dekat situ ada Abu Aiman. Cari tengok. Darul Mahabbah. Ustaznya Darul Mahabbah. Ni lambang dia. Lambang macam ni. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya follow Ustaz nanti. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Nur Aini, Abang Abu dapat dah. Ustaz Allah Iraqi sedang ramai peminat sebenarnya Ustaz. So Ustaz kita boleh tahu dulu dalam TikTok ke? Ya, dalam TikTok ke Ustaz? Facebook. Dekat TikTok Abu Aiman. Abu Aiman TikTok. Tik ada okey. Okey, masa ni dah tak ada Ustaz, nak pesan satu je. Ada Ustaz Zano, sikit je Noh. Tadi aku masuk lambat, tahan bagi lambat aku tadi. Aku nak minta lah balik kan. Okey. Dalam 1-2 minit lagi. Okey, silakan. Okey. Ustaz nasihatkan hampa kan dalam keadaan apa berlaku kat Palestin ni, awas, berjaga-jaga, hati-hati. Kadang-kadang Ustaz sedih dengan tindakan-tindakan setengah-setengah Ustaz memperlekehkan perjuangan Hamas. Apa jangan terpengaruh, dan ada pula ejen-ejen di kalangan Malaysia ni memperlekehkan. Dia memang ejen-ejen Israel, dah Bukit Aman dapat tahu dah. Apa kena hati-hati di kalangan ustaz-ustaz yang otak dia otak gila ni, otak bad, kan? Awas, jangan tuduh Hamas lebih kurang. Oleh sebab tu Ustaz minta kalau boleh, tolonglah derma duit jangan bagi pada Fatah. Fatah ni adalah Fatah, kita tengok yang Hamas sekarang ni, untuk bunuh Hamas yang Fatah dia semua senjata semua lengkap yang diberi oleh Israel untuk jaga Palestin. Jangan bagi pada kerajaan Palestin, jangan bagi pada kedutaan Palestin, jangan bagi pada orang-orang yang berkaitan dengan kerajaan sekarang. Jangan bagi pada Fatah, bagi kepada Hamas. Macam mana memang bagi pada Hamas bahaya, bukan memang tetap bahaya. Kita digelar sebagai teroris. Hamas bukan teroris. Orang yang membebaskan Palestin ni adalah Hamas. Tolong yakin dengan Hamas. Lah ni ramai di Malaysia ambil kesempatan bagi duit pada Fatah. Fatah dia tak berjuang pun. Nampak dia duduk di bumi itu. Dia tak berjuang. Dia cuma duduk tembak sekarang ni pada Hamas. Tolonglah, bantulah Hamas. Okey? Ni sekarang waktu ni, insya-Allah Ustaz yakin kemenangan untuk pihak kita nanti ada, insya-Allah. Kalau kita clear sangat-sangat dalam perjuangan. Pasal tu duit jangan bagi semudah-mudahnya. Bagi kepada Hamas. Gerakan yang mudah Ustaz sebut, bagi pada Muslim Care. Ataupun Ustaz yang daripada Malaysia, apa nama dia? Yang main daripada Malaysia baru ni. Yang main daripada Malaysia memang kena bagi dekat dia, okey? Yang lain Nuri jangan. tu Ustaz, Nuri tu kah? Yang nama Nuri belakang ni. Nuri nampak, bagi kat Nuri. Bagi kat Nuri, okey? Cara dia senang je. Dia Nuri ikhlas. Nuri ni memang ikhlas. Pasal tu Nuri nak balik kat Malaysia susah. Dan rakyat Malaysia susah pasal dia selalu duit pada Hamas. Ustaz, Nuri selalu duit pada Hamas ke Ustaz? InsyaAllah. Yakin Ustaz yang terbaik, yang tinggi nampak. Nadi Nuri bagi kat dia. Ataupun kawan-kawan yang serakatan dengan dia. Jangan bagi duit kita semudah-mudahnya bagi terutamanya Fatah atau kerajaan Palestin ada kat sini. Tidak kutip. No, kita bagi pada Muslim Care. I like it, Muslim Care. Ustaz duduk 18 tahun. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah kita bagi kat Nuri. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Semua tolong tutup mata okey. Jangan terperdaya pasal Ustaz duduk 18 tahun. Ustaz bekerja, ya Allah, sampai aku kena tangkap. Ustaz nak cerita panjang lebar. Masalah orang nak kutip duit ni, tolonglah jangan percaya dengan mereka. Jiwa tak ada perjuangan, jangan.
Dia penat live aku ni, mampus. Nanti tak ada Ya, masa aku tegasnya ni. Ustaz kan? Ya, Marah Dengan Ustaz. tegasnya. Betul, betapa tegasnya Ustaz ni dalam hal ni. Dan Ustaz, Betul-betul marah Ustaz. semoga ya kita Ustaz tak tidak suka tersalah. patah. Ustaz tak suka patah. Jangan Ya. ambil kesempatan dengan orang-orang ambil kesempatan. Saya nampak Ustaz. kesungguhan dan ketegasan Ustaz di situ. Betul-betul. Saya pun nampak. Dalam penjara setahun 2 bulan, aku tahu macam mana lepas itu. Aku Ya. dipenjarakan. Sama-sama Aku kita berjuang. 3 bulan operation bila mana dia masukkan di kawasan suntikan sampai ke tumbuhan di otak Ustaz. 3 bulan aku dah macam tu. Saya Alhamdulillah. minta abang. Kalau Ustaz tak abang, kami tak tahu Ustaz. Ustaz duduk dalam penjara. Aduh, aku sudahlah benda tu. Masya Allah Ustaz. Doakan sama-sama. Ya Allah Ustaz, ya Allah, Ya ya Allah Tuhan. Akbar. Subhanallah. Macam tu Ustaz dah sekali. balik di Malaysia, Ustaz kena tangkap akta ISA. Aku Ya dipenjarakan apa dah. Allah. Ya Alhamdulillah. Allah. Ya kau. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita katakan tak boleh Allah lagi. lindungi Ustaz. Okey, kita sama-sama kita tutup dengan tasbih Ya. kepada subhanakallah. Ustaz silakan tutup dengan tasbih kanan. Moga-moga Silakan. Ustaz sihat Ustaz. Amin. Ya, betul-betul. Amin. Silakan Ustaz tutup dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nas'aluka wa nastaghiitsu bika an tardha lana wa sabit fina ala al-islam wal iman. Ya Allah, Tuhan kami, tetapkanlah iman kami ya Allah. Tetapkanlah iman kami ya Allah. Tetapkanlah iman kami ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah. Kau ampunkan dosa mak bapak kami ya Allah. Dan nampak dan Nur, dan nampak dia ustazah, nampak dia pakai tudung, masya-Allah, bagus. Pakai tudung labuh, bagi labuh sikit macam tu. Bagi labuh sikit macam tu kan. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ampun dosa kami. Ampun dosa mak bapak kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang soleh ya Allah. Didiklah kami dengan ilmu ya Allah. Ya Tuhan kami, Tuhan kami. Bagilah ya Allah, mak bapak kami, keluarga kami, sentiasa anak pinak kami duduk di bawah rahmat-Mu. Jauhkan kami daripada malapetaka, musibah, kecelakaan ya Allah. Tuhan, kau selamatkanlah bumi Palestin ya Allah. Kau selamatkanlah bumi Palestin ya Allah. Kau selamatkanlah ya Allah sahabat-sahabat kami yang duduk di sana ya Allah. Bagi ketabahan, kesabaran yang tinggi ya Allah. Bagilah untuk perjuangan Hamas ya Allah, menang ya Allah. Ya Allah, kau tolong Hamas ya Allah, kau tolong mereka ya Allah, kau bantu mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, setiap orang yang membantu Hamas ya Allah, kita mati syahid bersama-sama dengan mereka ya Allah. Hamas lah yang menjadi ya Allah perjuangan kita, yang akan heret kita dapat syafaat daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, perjuangan di sana Allah sedang buka perjuangan di sana ya Allah. Mari kita berjuang sama-sama dengan mereka ya Allah. Kita mati akan dapat syafaat dengan mereka, seperti mana sahabat Nabi yang berjuang peperangan Badar. Walaupun sahabat Nabi yang ada yang tak pi, Nabi kata yang bantu, yang tolong tetap termasuk di kalangan orang-orang ahli syurga ya Allah. Kita pun akan masuk di kalangan orang-orang yang mati syahid ya Allah, bersama-sama dengan golongan-golongan orang-orang yang ada di Palestin. Kita mengucapkan terima kasih kepada rakyat Palestin kerana dia bagi ruang bagi kita untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Palestin bagi ruang bagi kita untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Palestin bagi ruang untuk kita derma ya Allah. Semangat kita, jiwa kita, otak kita, siang malam pagi petang kita kena ingat pada rakyat Palestin. Setiap kali di mana-mana kita angkat tangan, Allahumma ansur ya Allah jamaah Palestin. Tuhan bagi kekuatan, setiap doa kita jadi senjata ya Allah yang boleh tembak mampu ya Allah. Yahudi laknatullah. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Tuhan, sebelum kami mati, kami nak tengok kemenangan untuk Palestin ya Allah. Tuhan, bagilah ya Allah, kami bagi ya Allah jiwa raga umat Islam dah beribu dah meninggal ya Allah. Bagilah keseronokan keterangan bagi sesuatu yang datang ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Allahumma amin. Tu dia. Allahu Akbar kabira ya Allah. Amin. Allah Ya. Ta'ala datangkan apa nama ibu sebelum ni nak pusing kat Gaza keliling tu. Allah tunjuk dah bantuan Tuhan. Dan Tuhan tanya, mana bantuan kamu? Kalau Allah Ta'ala tolong Palestin, kalau Allah Ta'ala tolong Palestin, apa sumbangan kita? Maka Allah Ta'ala nak tengok sumbangan di kalangan kita. Rakyat orang Arab nak satu pun tak boleh nampak dah. Satu tak boleh. Kalau satu tu, insya-Allah Israel tak akan wujud di bumi Palestin. Kerana pengkhianatan di kalangan orang Arab tu sendiri. Allahu Akbar. Cakap 45 tetap cakap ni. Okey, baik.
Amin. Darah turun dah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas pencerahan yang cukup padu sekali dan semangat berjuang Ustaz yang cukup-cukup kata sebagai seorang muslim yang sejati. Dan terima kasih pada para jemaah sekalian. Kita jumpa lagi insya-Allah Ustaz ya pada minggu hadapan. Terima kasih semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada Amir, Ustazah Nur. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Kita doa sama-sama doa. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jumpa lagi.